Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita masuk tajuk baru unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Okey, kita boleh tengoklah. Ini adalah gambar yang di-Pertuan Agong kita yang sekarang. Okey, nama dia adalah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okay, sekarang ni tuanku kita panggil yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan masih memegang jawatan ni sampai sekarang. Okey, kita boleh teruskan. Okey, Ketua Utama Negara. Okey. Institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi yang di-Pertuan Agong dibuat semasa perlembagaan persekutuan dirangka. Dalam perlembagaan persekutuan, yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai Ketua Utama Negara. Okey, yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara. Okey, di bawah yang di-Pertuan Agong ada 3 badan. Okey, yang ni yang pertama yang di-Pertuan Agong Ketua Utama Negara. Okey, di bawah dia ada 3 badan. Okey, antaranya Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Okey, sebagai Ketua Utama Negara, yang di-Pertuan Agong memayungi 3 badan kerajaan iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman. Okey, memayungi itu bermaksud apa? Dialah yang mengetuai ataupun mentadbir ataupun sebagai kata pemerintah lah kepada 3 badan ni. Okey, Badan Perundangan adalah badan yang menggubal undang-undang negara. Okey. Yang kedua, Badan Eksekutif, badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Okay, yang ketiga, Badan Kehakiman, badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Okey, kita terus. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran yang unik antara 9 orang Raja Melayu bagi tempoh 5 tahun. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut perlembagaan persekutuan. Okey, bukan saja-saja pemilihan tu dibuat boleh pilih mana-mana sultan, tapi dia ada orang kata inilah sistem dia, sistem penggiliran selama 5 tahun. Okey, kita boleh tengoklah ni rajah kronologi pemilihan yang di-Pertuan Agong macam mana Okey, dia mula daripada bawah 1 2 3 4 dan 5. Okey, yang pertama, pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Okey, seterusnya yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang terpilih sebagai yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, surat pengesahan pemilihan yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan yang di-Pertuan Agong. Yang kelima, yang terakhir, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Institusi yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang penting sebagai tonggak perpaduan di negara kita. Kita sebagai rakyat haruslah menghormati dan menyanjungi
institusi berikut. Tak kiralah kamu orang Melayu ke, Cina ke, India ke, kita wajib ataupun kita mesti menjaga institusi inilah negara raja kita. Okey, kita tengok seterusnya. Majlis Raja-Raja. Okey, dia lebih terperincilah. Okey, Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar. Majlis Raja-Raja dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang dipertua negeri. Antara tugas utama Majlis Raja-Raja termasuklah melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey, yang tadilah kita sebut hanya 9 raja-raja akan mengundi. Inilah antara raja-raja dan juga yang di-Pertua negeri Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua negeri. Okey, yang inilah yang akan mengundi dan memilih yang di-Pertuan Agong di kalangan raja negeri mana. Okey, cuba tengok proses ni. Okey, sebelum pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Seterusnya, semasa pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Okey, selepas pemilihan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Okey, proses pemilihan yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja secara tertib menunjukkan betapa pentingnya institusi yang di-Pertuan Agong untuk negara kita. Okey, Durbar. Durbar tadi adalah pada tahun 1896. Durbar ditubuhkan dan disertai oleh 4 orang raja dari Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, pejabat penyimpanan Maha Besar Raja-Raja mengurus segala urusan Majlis Raja-Raja. Okey, kita terus tengok macam mana istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Selepas selesai pemilihan tu, dia ada istiadat. Istiadat ni nak lantik lah secara rasmi raja tu ataupun sultan daripada setiap negeri untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dimasyhurkan dalam majlis istiadat pertabalan yang penuh gemilang di Istana Negara. Okey, tengok. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua, yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang disembahkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Okey, seterusnya yang ketiga, Perdana Menteri membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Yang keempat, yang di-Pertuan Agong mengucuk keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, yang kelima, yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, ini adalah gambaran istiadat tu. Kedaulatan yang di-Pertuan Agong jelas tergambar dalam istiadat pertabalan yang dilaksanakan. Kita harus menghargai keutuhan institusi yang di-Pertuan Agong di negara kita. Okey, maknanya adat istiadat ataupun pertabalan yang di-Pertuan Agong ni antara yang bersejarah lah di negara kita. Jadi kita sebagai rakyat kena memelihara lah istiadat pertabalan dan juga majlis raja-raja kita ni. Jadi jagalah sultan dan juga raja-raja kita. Hormatilah sultan dan raja-raja kita. Tidak kiralah
kamu kaum Melayu ke, India ke, China dan kaum-kaum lain. Jadi hormatilah institusi raja kita dari dulu lagi. Okey, cukuplah untuk kali ini. Maknanya kita sebagai rakyat, kita harus, kita mesti hormat dengan raja kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.